Rakan-rakan rakan-rakan kamu yang tak dapat join boleh lihat semula. Baik, kita nak lihat berkaitan dengan soalan ni. Soalan objektif ada 10. So kita akan tugaskan seperti biasalah. Kita akan tugaskan kepada setiap pelajar untuk mengambil setiap satu soalan. Okey. Baik. So kita mulakan dengan soalan yang pertama. So soalan yang pertama kita akan berikan kepada Adam Haris. Okey, nombor 1 Adam Haris. Okey, nanti tolong onkan mic dan baca Nombor 1 Adam Haris. Yang kedua iaitu Amira Roslan. Dua Amira Roslan. Pertama Adam Haris, kedua Amira Roslan. Yang ketiga iaitu kita serahkan kepada Ammar Hafiz. Yang ketiga Ammar Hafiz. Yang keempat kita serahkan juga kepada Akil Iskandar. Yang keempat Akil Iskandar, ya. Yang kelima iaitu kita serahkan kepada Hairun Sani. Yang kelima Hairun Sani tolong baca dan juga berikan jawapan. Boleh Man, boleh. Okey, boleh. Okey. Kemudian yang keenam kita serahkan kepada Husna Fazil. Yang keenam Husna Fazil. Okey. Dan yang ketujuh kita serahkan kepada Iman Daniel. Yang ketujuh Iman Daniel. Okey, Iman Daniel. Yang ke-8 kita serahkan kepada Lutfiah. 8 Lutfiah, boleh Lutfiah 8 Lutfiah. Kemudian 9 kita berikan kepada Maira. Okey, 9 kepada Maira. Dan juga yang ke-10 kita berikan kepada Kristina. 10 kita beri kepada Kristina. Cikgu, saya tak ada kertas soalan. Tak apa, kamu boleh baca kat sini. Akil Iskandar, kamu boleh baca kat sini ya. Okey, boleh baca kat sini. Don't worry. Alright. So, kita akan mulakan soalan pertama ini. Okey, dengan kita mulakan dengan kepada pelajar yang pertama iaitu Adam Haris. Ya, silakan Adam Haris untuk membaca soalan pertama dan kalau boleh terus memberikan jawapannya. Silakan Adam Haris. Senarai berikut berkaitan dengan sejarah Sarawak. Ya. Sawaku, Kalaka dan Melano. Senarai tersebut merujuk kepada Kerajaan Melayu. Okey, bagus. Tu yang cikgu suka tu. Okey, Adam Haris berjaya menjawab dengan tepat sekali. Okey, iaitu soalan yang pertama iaitu ini nama-nama Sawaku, Kalaka dan juga Melano ni. Ini sebenarnya nama-nama kerajaan Melayu di Sarawak. Ya, kerajaan Melayu di Sarawak. Okey. Baik, so soalan nombor 1 jawapan dia adalah C. Betul Adam Haris. Okey, bagus. Okey. Soalan yang kedua. Okey, kita serahkan kepada Amira Roslan. Silakan Amira. Jadual berikut berkaitan dengan gelaran ketua suku kaum di Sarawak. Suku kaum gelaran ketua. Kenyah, Koran Lepo, Iban, Tuai Rumah, Bidayuh, Tua Kampung. Ya, okey. Okey, ini adalah gelaran ketua-ketua suku kaum ni, dia ada gelaran masing-masing. Dan satu Kenyah dengan Peran Lepo, kemudian Iban dengan Tuai Rumah dan Bidayuh adalah Tua Kapung. Ya, betul sangat. Okey, terima kasih banyak Amira Roslan kerana menjawab dengan tepat. So nombor 2 jawapan dia adalah C, Tua Kapung. Baik. Soalan yang ketiga. So ketiga kita serahkan kepada Ammar Faiz ya. Silakan Ammar Faiz. Cikgu. Ya, silakan. Ini soalan ni. Nombor 3 okey, silakan baca. Page 25. Rakyat Sabah mengamalkan sistem kesukuan. Apakah menjadi asas kawalan sosiopolitik yang berkesan? Page 38. Pegangan adat. Okey. Masyarakat Sabah mengamalkan sistem kesukuan. Apakah yang menjadi asas kawalan sosiopolitik yang berkesan iaitu sistem iaitu yang ketiga. Kenapa mengamalkan sistem kesukuan? Kerana kawalan berkesan iaitu pegangan adat. Ingat sistem kesukuan memang berpegang teguh kepada adat setiap suku kaum. Jadi nombor 3 jawapannya adalah D, iaitu pegangan adat. Adat lah, diorang pegang pada adat, betul.
Amar Faiz nak tanyalah, kamu kat rumah ke dekat asrama, ke tuition center, macam tiba-tiba ada bunyi, okay, turn to page 35, 34 tu. Okay. Marf, kat kampung, uish, habis tu kat kampung siapa yang mengajar tu? Okay, bunyi macam mengajar. Oh, ada tuition lain. Wow, serentak lah ni. Buka dua-dua tuition. Okay, buka dua-dua. Ya Allah. Okey, Mar. Terima kasih banyak, Mar. Bagus, Mar. Okey, cikgu puji kamu punya komitmen kerana sanggup untuk buka 2 kelas sekali ya di kampung pula tu. Okey, bagus. Okey. Baik. So nombor 3 adalah D, iaitu pegangan adat. Baik, bagus. Baik, soalan yang keempat. Okey, kita teruskan kepada Akil Iskandar ya, nombor 4. Silakan. Ya, silakan. Perjanjian berikut ditandangi oleh James Brooke dengan pemerintah tempatan. Okey. 4.1 antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Okey. 8.42 antara James Brooke dengan Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin. Okey. Kesan daripada perjanjian tersebut. Ya. B je. Okey, B iaitu 1 dan 4. Okey, dia kata James Brooke diiktiraf sebagai pemerintah Sarawak. Okey, nampak macam betul. Okey, diiktiraf sebagai pemerintah Sarawak. Dan satu lagi, melalui perjanjian-perjanjian ini, iaitu kekuasaan Kesultanan Brunei berakhir di Sarawak. Bermakna tidak ada lagi Kesultanan Brunei di Sarawak. Okey, sebab bermulalah pemerintahan dinasti Brooke, iaitu dinasti Raja Putih ataupun keluarga Raja Putih, iaitu keluarga Brooke. Jadi, adakah jawapannya 1 dan 4? Ya, betul. Kerana okey, kalau kita lihat nombor 2, James Brooke bersetuju memberi bantuan tentera okey dalam perjanjian ini. Tidak, bukan yang ini. Kemudian juga, adakah kekuasaan Kesultanan Brunei bermula di Sarawak? Tidak. Dah lama mula dah. Jadi bukan 2 dan bukan 3. So jawapan yang betul adalah B, 1 dan 4. Terima kasih banyak Akil untuk jawapan yang tepat. Okey, so 4 adalah B. Dan yang kelima, okey, kita serahkan kepada Hairul Sani ya. Betul Hairul Sani ya? Silakan. Apakah faktor yang menyebabkan Sabah menjadi tarikan pemodal Eropah? Ya. Kekayaan ekonomi dan kedudukan strategik. Jadi betul. Okey, faktor yang menyebabkan Sabah menjadi tarikan pemodal Eropah sebenarnya adalah iaitu kekayaan ekonomi dan juga kedudukan yang strategik. So 2 dan 3. 2 dan 3 jawapannya adalah C. Okey, iaitu 2 dan 3 iaitu C. Ya. Okey, betul. Okey, Hairul Sani, terima kasih banyak untuk jawapan yang betul. 5 adalah C. Baik. Soalan yang ke-6, kita kembali pada soalan yang ke-6 iaitu yang perlu dibaca oleh Husna Fazil. Betul Husna Fazil? Husna Fazil kan? Ya, Husna. Plot twist ke? Okey. Coming soon. Ya, Husna Fazil. Okey. Boleh tak bacakan Husna Fazil untuk soalan nombor 6? Ada tak? Husna Fazil. Tak ada. Husna Fazil tak ada ni. Okey, maknanya dia mungkin dia pergi toilet kot. Husnuzon. Dia pergi toilet kot. Tak apa, dia baru lepas makan dia pergi basuh tangan. Okey, tak apalah. Okey, kita berikan kepada Hana Wahida. Hana Wahida boleh? Hana Wahida silakan Hana Wahida. Untuk bacakan soalan nombor 6 tu. Tak apa, baca je. Tak apa. Baca je. Ya. Okey, Hana Wahida silakan. Hana Wahida ada? Mana pergi ni? Saya tak boleh buka mic. Okeylah. Hana Wahida kata dia tak boleh buka mic. Okey, cikgu baca, kamu berikan jawapan dia.
Sebab saya kat rumah lain bising. Oh, okey. Baik. So cikgu baca, kemudian kamu tuliskan jawapan dia. Baik. Soalan 6. Kerajaan British menganugerahkan piagam diraja kepada SBUB. Okey, kepada SBUB. Mengapa penganugerahan ini penting kepada SBUB? Adakah A, untuk memonopoli ekonomi? Atau adakah B, untuk meluaskan pengaruhnya? Atau C, untuk mendapat modal untuk berniaga? Ataupun D, untuk mempunyai kuasa untuk mentadbir? So, mana satu jawapan dia? Okey. So, Ikhwan Haziq dah bagi tahu, tapi kita nak jawapan daripada Hana Wahidah. Yang mana satu Hana Wahidah? Okey. Ya, Hana Wahidah. Adakah A atau B atau C atau D? Ya. Apa jawapannya Hana Wahidah? Boleh tak Hana Wahidah? Tulis je jawapan dia, Okey, baik. Ini kata kunci dia. Seandainya kalau kamu jumpa soalan begini dan kamu lihat ada piagam diraja. Kita tahu bahawa dengan piagam diraja bermakna kerajaan British tadi telah memberikan kuasa kepada SBUB untuk mentadbir Sabah. Maknanya untuk menguruskan Sabah. So jawapannya adalah D. Ya, betul Hana Wahidah. Iaitu jawapannya nombor 6 adalah D, mempunyai kuasa untuk mentadbir. Terima kasih banyak Hana Wahidah dan juga Ikhwan Haziq kerana memberi jawapan nombor 6D. Okey. Baik. Soalan yang ke-7. Kita teruskan lagi soalan ke-7. Kita serahkan kepada Iman Daniel. Ya. 7 Iman Daniel. Boleh Iman? Boleh cikgu. Okey, silakan. Mengapakah dinasti Brooke melibatkan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran Sarawak? Ya. Dasar amanah. A. Okey, mengapakah dinasti Brooke melibatkan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran Sarawak? Jawapan kamu iaitu dasar amanah. Are you sure? Anda pasti? Pasti. Okey, anda tak nak gunakan talian hayat? Tak. Okey, yakin betul ya? Tak. Wah, yakin betul ya. Okey, baik. So kalau kita lihat dasar amanah. Bukan dasar pecah perintah. Tapi dasar pecah perintah tu itu di tanah Melayu kan? Mengelakkan pertelingkahan. Mengapa melibatkan pembesar untuk mengelakkan pertelingkahan? Tak juga rasanya kan? Ya. Dan adakah untuk mewujudkan perpaduan antara kaum? Mungkin. Mungkin. So, antara A dengan D, mana yang lebih tepat? Kita nampak antara A dengan D mana yang lebih tepat ataupun sebenarnya mana yang lebih salah. Okey, bagi tahu cikgu antara A dengan D mana yang lebih salah agak-agak kamulah. A dengan D ni ya ke? Dasar amanah ni macam ya. Mewujudkan perpaduan antara kaum pun memang tu wujudnya perpaduan. Macam mana Mana satu jawapan dia? A ke D ya? A ke D? Ni yang mula nak cari. Mulalah kamu nak cari pemadam kan? Kamu pun tulis A, kemudian tulis D. Kemudian kamu goyang, kemudian kamu tembakkan. Jawapannya ini. Okey, iaitu jawapannya apa? Jawapannya rupa-rupanya pemadam itu terbalik, tak ada pula huruf A dengan D tadi. Kena ambil balik. Okey. Okey. Jadi itulah yang biasanya kamu lakukan dulu. Sekarang jangan Sekarang jangan. Sekarang kita dah ada teknik tembak dan juga teknik first impression. Baik. So, yang lebih salah sebenarnya mana? Yang lebih salah adalah iaitu yang D ini. Yang D ini lebih salah. Bermakna dasar amanah ini yang lebih betul. Kerana apa cikgu? Kerana kamu ingat tak lagi tentang dua perjanjian tadi? Antara yang ini
antara perjanjian antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim 1841 dengan perjanjian antara James Brooke dengan Sultan Brunei 1842. Dalam kedua-dua perjanjian ini, James Brooke dikehendaki untuk apa? Untuk memelihara undang-undang dan adat istiadat kaum-kaum tempatan. Dan James Brooke perlu menghormati adat resam dan adat istiadat penduduk-penduduk tempatan. Bermakna itu adalah amanah. Jadi James Brooke kena jalankan amanah ini, iaitu perlu menghormati dan juga perlu libatkan pembesar tempatan dalam pentadbiran Sarawak. Itu bermakna James Brooke memegang dasar amanah. Dia menjalankan amanah dengan baik, iaitu amanah dia untuk memelihara adat resam penduduk tempatan. Bagus tak James Brooke ni? Kamu rasa bagus tak James Brooke ni? Bagus dia Kan, setuju tak? Dia jaga amanah dia. Betul. Betul tak Dia jaga amanah dia kan? Dia maknanya orang yang memegang amanah. Bagus dia. Kadang-kadang dia lagi baik daripada kita. Kita ni, bayangkan, cikgu nak tanya kamu lah. Kalau kamu dikehendaki oleh bapa kamu, bapak kamu. Dia kata apa? Bapak kamu cakap, dalam wallet abah tu ada 2,000. Abah nak keluar ni, tolong jagakan. Kan? Dalam wallet abah ada RM2,000, tolong jagakan, boleh tak? Hari pertama mungkin boleh jaga. Hari kedua dan hari ketiga dan seterusnya, kamu akan kata apa? Ambil RM50 lah. Nak beli makan lah. Nak top up lah. Mula telah melanggar amanah. Setuju tak agak-agaknya? Kamu akan buat tak macam tu? Kamu akan buat tak macam tu? Ya, buat tak macam tu? Alah, ambil RM50 je. Ada tak nak buat macam tu? Ada beli Coca-Cola nanti bukan perasan pun. Beli Coca-Cola bukan perasan pun tak apa. Kita mudah terpengaruh. Kita ni sangat mudah tertipu dengan bila tengok banyak duit. Itu mulalah goyang kita kan. Ush. Mulalah goyang Baik, so pegang pada amanah itu sifat yang baik. Baik. Kita pergi kepada soalan nombor 8. Soalan nombor 8 kita akan serahkan kepada kita dah tadi Iman Daniel dah. Ya, silakan Lufia. Ya. Silakan Lufia. Jadual berikut menunjukkan pentadbiran berasaskan kaum di Sarawak semasa pemerintahan Brooke. Melayu bidang pentadbiran, Cina bidang ekonomi, Iban bidang X. Apakah X? C. Ketenteraan. Baik. So, Melayu dalam bidang pentadbiran, Cina dalam pentadbiran dalam ekonomi dan Iban dalam bidang ketenteraan. Ya, betul. Terima kasih banyak Lufia. Tak boleh nak cakap apa-apa bila dengar suara Lufia tergamam sekejap. Tergamam sekejap. Alah, cute-nya suara. Gitulah kan. Semua pun cakap macam alahai. Sebab itu yang lain pun semua senyap aja. Lufia, boleh tak onkan mic lagi? Lufia nak tanyalah, cuti-cuti ni kamu buat apa? Cuti ni saya tolong mak saya. Tolong buat apa tu? Kemas rumah, kemas homestay, teman tengok movie. Lufia ada homestay? Ada. Ada homestay? Ada. Kat mana tu? Depan rumah je. Depan rumah. Changlun lah. Ya. Depan rumah homestay tu ada apa? Ada sawah padi? Tak. Habis tepi sungai ke macam mana? Taman dah cikgu, taman. Rumah saya dalam taman. Jadi memang waktu cuti-cuti ni memang banyaklah orang booking? Banyak. Wow, ada homestay. Ada berapa rumah kat situ? Satu je lah, 2 tingkat. 1, 2 tingkat Wah, dekat Changlun. Macam menarik ni.
Nanti bagi send promotion ya, dia punya gambar ke apa semua. Mana tahu kawan-kawan kita nak sewa juga homestay tu. Okey. Kirim laksa. Okay. Boleh ada kirim laksa. Aduh ya. Okey, terima kasih banyak Lufia. Okey. Baik. So, Lufia telah menjawab soalan nombor 8 iaitu C, ketenteraan. Yes, terima kasih banyak Lufia. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang ke-9. Soalan ke-9 kita berikan kepada Maira. Betul Maira? Ya. Okey, silakan Maira. Ketua anak negeri di Sabah digelar orang kaya-kaya. Okey. Apakah peranan mereka dalam pentadbiran Sabah? Ya. A. Okey. Baik. Ketua anak negeri Sabah iaitu digelar orang kaya-kaya. Apakah peranan mereka dalam pentadbiran Sabah? Jangan gelak. Muka macam tak gelak. Okey, dalam pentadbiran Sabah. Okey, iaitu Maira menjawab iaitu memungut cukai di peringkat daerah dan juga menjaga keamanan di peringkat daerah. So, adakah jawapannya 1 dan 2? Pungut cukai dan juga menjaga keamanan di peringkat daerah. Ya, betul. Okey, nombor 9 jawapannya adalah A, iaitu 1 dan 2. Itu tugas OKK. Okey, terima kasih banyak Maira. Dan soalan yang ke-10 kita serahkan kepada Kristina. Ya, silakan Kristina. Kristina ada? Kis. Kis cikgu sebut KIS KQIS. Okey, KIS. Bukan KIS KISS, bukan tu, bukan. Okey, Kristina, silakan Kristina nombor 10 untuk membacanya. Boleh Kristina? Ada ke tak ada ni Kristina ni? Ada ke tak ada ni Kristina ni? Ya enggak ada ya. Kristina tak ada. Okey. Baik. Tengah kemas bilik mama. Oh, okey. Oh. Kau ingat lagi kau ingat lagi, pandai kau ya. Oh, Kristina yang kemas bilik mama hari tu Kau ingat lagi kau pandai kau ya. Kemas bilik mama hari tu. Korang ni kan ingat betul drama tu ya. Okey. Baik, kita lihat soalan nombor 10. Kita serahkan kepada orang lain lah. Kita serahkan kepada Nick. Boleh Nick? NIQ, Nick. Boleh tak Nick untuk membacakan soalan nombor 10 dan berikan jawapannya Nick? Ya Nick? Boleh ke tak boleh? Kalau boleh kasih anggur you punya kepala. Kalau boleh kasih anggur you punya kepala. Kasih anggur. Nick? Oh Nick. Ya. Oi, macam bobo tidur. Okey, silakan Nick. Tolong baca soalan nombor 10 Nick. Judul berikut menunjukkan pelaksanaan undang-undang di Sabah semasa pentadbiran syarikat Borneo Utara British. Okey. Apakah X? Ya. Senang je ni. Senang je. Cik tengok betul-betul ada clue kat situ. Kalau Mahkamah Magistrate, Ketua anak negeri. Pandai. Macam tu lah. Kalau Mahkamah Magistrate, pegawai daerah. Okey, kalau Mahkamah Magistrate. Kalau Mahkamah Anak Negeri, maknanya hakim dia adalah Ketua Anak Negeri. Tak susah pun. Anak negeri dengan Ketua Anak Negeri kan sama kan? Jadi Mahkamah Anak Negeri, dia punya hakim dia, hakim mahkamah tu adalah Ketua Anak Negeri. Okey, nombor 10 adalah D. Ya, terima kasih banyak Nick. Berjaya menjawab dengan baik. Right. So, kita dah habis soalan objektif. So, sekarang kita nak lihat tentang soalan-soalan struktur dan juga soalan-soalan esei. So, kita tengok soalan struktur. Kalau sempat, kita pergi soalan esei. Kalau tak sempat, kita hanya cukup sekadar di peringkat soalan-soalan struktur sajalah ya. Okey. Baik.
So kita akan lihat kembali soalan-soalan struktur itu. So kita lihat di sini. Baik. Ini antara teknik-teknik yang betul untuk kamu menjawab soalan-soalan ini ya. Okey. Sebagai contoh ya, kalau kita lihat di sini, masyarakat Sabah, soalan nombor 1 ya, masyarakat Sabah mengamalkan sistem kesukuan dan sistem ketua bebas. So senaraikan suku kaum yang mengamalkan sistem kesukuan di Sabah. Jadi cikgu, kita tahu bahawa suku kaum di Sabah ni ramai cikgu. Jadi kita nak bagi berapa? Untuk menjawab nak bagi berapa tu, kita kena tengok peruntukan markah. So diberi 2 markah kat sini, maka kamu kena beri 2 je lah. Tengok pada peruntukan markah. Jadi bila tengok 2, okey, kemudian barulah kamu menjawab soalan berdasarkan apa yang dia minta, iaitu so kita mulakan dengan ayat. Ya, kita mulakan dengan ayat seperti biasalah, iaitu ayat soalan, iaitu kita akan mulakan suku kaum okey, yang mengamalkan sistem kesukuan di Sabah. Okey, ialah kaum apa? Kaum siapa tahu? Cepat. Siapa tahu? Kat Sabah. Okey, kaum apa yang amalkan sistem kesukuan? Ya, kaum Bajau dan kaum Murud. Ya, dan kaum Murud. Yes. Macam tu. Cukup. Kemudian kamu pun tanya, cikgu, cukup ke 2 markah ni? Cukup. Sebab sebenarnya dia hanya bergantung kepada berapa poin yang kamu bagi. So di sini ada 2 poin, kaum Bajau dan kaum Murud, maka cukuplah untuk 2 markah. Jadi tak payah pening-pening. Kaum Murud dan juga kaum Bajau. Cukup. Baik. Kemudian kita lihat soalan yang B. Jelaskan peranan majlis kampung dan jelaskan peranan tukang-tukang adat. Sama juga, kita akan tengok kepada peruntukan markah di sini, iaitu 2 markah. So kalau 2 markah, kita berilah 2 poin. Okey, so kita lihat apakah peranan majlis kampung. Sambutan. Kuat ni bunyi. Korang dengar tak? Layan. Okey. Diakhiri dengan bom. Okey. Diakhiri dengan bom. Macam tu. Okey. This is how bagaimana cikgu selalunya dealing with problems, dealing with kita kata objection, dealing with the rintangan-rintangan. Bagaimana kita deal dengan rintangan? Kalau ada masalah, kita layan je. Kalau ada gangguan macam ni, kita layan je. Jangan kita respon negatif, jangan kita nak menentang. Kita layan aja. Jadi dia tidak akan memberi mercun ke tu? Memang mercun. Kat luar lah. Jadi kita tak perlu nak apa dah ni bising-bising nak apalah tak faham. Tak payah. Kita layan je. Bunyilah. Okey. Bukan kita kuat-kuat je. So tak perlu balas. Dengan cara itu kita menjaga hati kita daripada sakit hati. Tak. Sebenarnya maksud dengan presentation hati bergelabah. Sebenarnya begini. Hati siapa yang patut kita jaga dulu? Hati siapa yang patut kita jaga dulu? Hati dia orang ke hati kita? Hati kita kan? Hati kita. Jadi, kalau nak jaga hati kita, jangan kita berikan peluang hati kita ni untuk ada rasa benci, untuk ada rasa sakit hati. So, caranya iaitu layankan je. Kalau nak tidur macam mana cikgu? Kalau nak tidur tengah bunyi macam tu kan. Tak apa, kita bangun dulu. Kita pergi tengok TV dulu ke, tengok phone dulu ke, tunggu dia berhenti bunyi. Dia dah habis. Nanti habis lah juga tu. Bila dah habis berhenti, baru dah kita okey, dah senyap dah. Okey, boleh tidur. Itu je. So, jangan jadikan benda-benda ini sebagai satu isu besar. Sebab nanti akan menjejaskan hati kamu.
jaga hati kamu. Siapa yang patut jaga hati kamu? Kamu sendiri kena jaga. This is the tips bagaimana untuk kamu jaga hati kamu supaya kamu rasa sentiasa tenang je. Relax. Ada masalah? Relax lah. Nanti start, nanti settle lah tu. Nanti selesai. Relax. Itu cara. Okay. Baik. Wow, sesekali beri tips . Okey, kita kembali. Peranan majlis kampung. So, apakah peranan majlis kampung? So kita boleh buat. Okey, peranan majlis kampung so 2 markah. So kita boleh buat. Okey, begini, iaitu peranan majlis kampung. Okey. Alamak, kenapa pula ke tepi ni? Okey, kejap. Peranan majlis kampung adalah membantu siapa? Membantu tukang-tukang adat. Okey, tukang-tukang adat. Okey, dalam menjalankan apa? Dalam menjalankan adat istiadat. Tukang-tukang adat. Sorry. Bukan membantu tukang-tukang adat. Sorry. Bila cikgu tengok ada bawah tukang-tukang adat, membantu tukang adat pula. Sorry. Bukan tukang-tukang adat, iaitu membantu orang tua. Orang tua dalam menjalankan adat istiadat sesuatu kaum. Okey. Membantu orang tua dalam menjalankan adat istiadat sesuatu kaum. Jadi mungkin kamu akan bertanya juga, cikgu, macam ni pun boleh dapat 2 markah? Boleh? Boleh dengan cara apa? Kamu telah mentionkan membantu siapa? Pertama, membantu orang tua. Kemudian membantu dalam apa? Menjalankan adat istiadat sesuatu kaum. Bermakna dengan 2 ini, membantu orang tua, kemudian menjalankan adat istiadat, telah membawa 2 markah. Siapa kata sejarah susah? Senang. Siapa kata sejarah susah? Senang. Nak dapat markah tu memang senang. Nak dapat markah tu memang senang sebenarnya. Ya. So jangan bimbang, insya-Allah. Kalau kamu tahu semua teknik ni, okey, kamu boleh dapat A. Kamu boleh dapat A dalam sejarah. Senang je sebenarnya. Alright. Rajin tak rajin je. Ya, betul. Baik. Kemudian kita lihat juga tentang tukang-tukang adat. Okey. So peranan tukang adat. So kita boleh buat juga. Okey, peranan tukang adat okey, adalah memastikan perjalanan adat istiadat. Okey, adat istiadat adalah betul. Adalah betul. Untuk apa betul? Bagi mengelakkan apa? Bencana. So, itu dia. Dan mungkin kamu juga akan lihat di manakah kamu dapat 2 markah kat sini. Iaitu pertama, memastikan perjalanan adat istiadat itu betul. Yang kedua, mengelakkan bencana. So dengan adanya poin dan huraian itu, bermakna kamu layak untuk dapat 2 markah. Itu je. Jadi kena beri. Selalunya pelajar ni, macam kamu semua apa yang sebenarnya masalah kamu yang kamu alami bila kamu nak jawab tukang-tukang adat, kamu tahu sebenarnya memastikan perjalanan adat istiadat okey, betul bagi mengelakkan bencana okey, tapi macam kamu rasa macam takkan tu je. Macam tak yakin lah. Iya ke? Kamu tak yakin dengan jawapan kamu Iya ke? Ya ke ni? Lepas tu kamu akan kata apa? Ya, aku tak nak jawab soal ni, aku tak pasti betul ke tidak. Tak pasti betul ke tidak. Kalau betul pun, kalau ada pun macam tak cukup aja. Nampak tak? Kamu punya keraguan dalam menjawab soalan. Jadi, di sini cikgu latih kamu supaya apa? Jangan ragu-ragu. Beri. Instead of tak beri, kamu tak dapat apa-apa. Beri. Jadi berikan je. Jangan takut. Beri. Ini kan korang takut kan? Sebab cikgu faham. Kamu ni dilatih, para pelajar ni kebanyakannya dilatih seperti matematik. Okay, seperti matematik. Bila dah buat satu operasi kan? Okey, dapat jawapan. Bila dapat jawapan, kalau kamu tak yakin, kamu boleh tengok balik.
Okey, okey, jalan kira apa semua. Oh, memang dia jawapan dia. Betul lah ni. Aku dah yakin dah. Ada kepastian. Tapi kalau sejarah ni, layan. Nasib baik sekejap. Nasib baik sekejap. Okey. Baik. So, okey, pastikan kamu berikan je. Jangan rasa takut-takut ya. So, peranan tukang adat adalah memastikan perjalanan adat istiadat adalah betul bagi mengelakkan bencana. Baik. Kemudian kita lihat di sini. Terangkan ciri-ciri sistem ketua bebas. Okey. So, ini soalan ni mungkin panjang sikit, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri sistem ketua bebas. Okey, kenapa dikatakan panjang cikgu? Sebab kamu kena tengok dia punya peruntukan markah, iaitu 4 markah di sini. Wih, banyak cikgu 4 markah ni. Iaitu caranya berikan 2 fakta dan 2 huraian. Alright. So, okey, kita nak tanya, okey, ciri-ciri sistem ketua adat. Okey, sila berikan mana-mana 2 fakta yang kamu ingat. Just tulis dekat group chat. Kita boleh ambil. Kalau betul kita ambil. Dan kita benda ayat. Nak tengok macam mana buat ayat. Okey, ada tak tahu mana-mana fakta? Boleh tuliskan dekat group chat sekarang. Iaitu apakah ciri-ciri sistem ketua bebas. Kita tak nak banyak, kita nak 2 je. Nak 2 je. Ciri-ciri sistem ketua bebas. Ya, ada tak? Ada tak 2? Ada tak 2 ni? Mungkin ada ramai yang sedang menulis. Cikgu beri masa dalam, tak apalah cikgu bagi masa 2 minit, 3 minit. Okey, 2 minit, 3 minit untuk menuliskan apakah ciri-ciri sistem ketua bebas. So, okey, cikgu akan mulakan dengan ayat, seperti biasa, ayat soalan dulu lah. Dan ayat jawapannya kita akan buat seperti ini, iaitu, okey, kita mulakan antara ciri-ciri sistem ketua bebas. Ketua bebas adalah dan sambung dengan kamu punya fakta. Baik. Antara ciri-ciri sistem ketua bebas adalah, kita boleh ambil yang Ikhwan Haziq punya, iaitu mempunyai. So kita kata bahawa ketua bebas iaitu pemimpin mempunyai, ataupun kita kata menjalankan, bukan mempunyai, menjalankan undang-undang tersendiri. Betul. Undang-undang tersendiri. Bagus. Dan huraiannya bermakna apa? Undang-undang ini, kita kata apa huraiannya? Undang-undang ini tidak dipengaruhi mana-mana kesultanan. Mana-mana kesultanan. Kesultanan Brunei, mahupun Kesultanan Sulu. Sebab kita tahu sistem ketua bebas ni hanya ada di Sabah. Ya, ada di Sabah saja. So yang ini dah berapa dah? Ini 2 markah. Okey. Baik, satu lagi. Kita boleh ambil seterusnya, iaitu kita boleh ambil yang Amira Rasul bagi, iaitu pemimpin ketua bebas. Macam perang dah. Pemimpin ketua bebas, pemimpin sistem pemimpin sistem ketua bebas, biasanya ada talian keluarga dengan Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Atau Sultan Sulu. Jadi pemimpin sistem ketua bebas biasanya ada talian keluarga dengan Sultan Brunei dan Sultan Sulu.
Jadi kita boleh buat huraian dia. Okey, huraian dia, so kita kata oleh yang demikian, mereka memiliki pengaruh, pengaruh dan pengikut, okey, yang ramai. Yang ramai. So bermakna di sini kita lihat bahawa, okey, dengan adanya satu fakta, satu huraian, kemudian beri satu fakta lagi dan satu huraian, kita dah dapat 4 markah. Ini cara-cara bagaimana untuk dapat 4 markah. Senang je. Perlu ingat 4 fakta ke cikgu? Tak payah. Ingat 2 fakta saja. Kemudian kita buat huraian daripada fakta-fakta tadi. Dah dapat 4. Senang je kan? Senang. Tak, sebelum tu. Korang form 3 dah sekolah belum? Hari tu, hari Isnin yang Selasa itu, dah sekolah belum? Udah sekolah ke belum? Udah pergi ke sekolah ke belum? Sehari je. Sehari sahaja. Ya, betul. Belum pergi lagi. Okey. Dah. Okey. Baik. Ada tak makluman tentang bilakah tarikh peperiksaan akhir tahun kamu? Ada tak dimaklumkan tentang peperiksaan akhir tahun kamu? Okey. Rahman kata belum ada lagi. Yang lain-lain? Tak ada periksa. Tak ada makluman. Tak ada makluman lagi lah. Okey, Ikhwan Haziq kata bulan 1 nanti. Hana Wahidah kata pun bulan 1 nanti. Wow. Bermakna di sini. Okey, maknanya di sini saya kata tahun depan tadi saya akan ada UP2. Okey, baik. Baik. Untuk pengetahuan kamu, kamu sangat-sangat beruntung. Kamu sangat-sangat beruntung. Kerana apa tahu? Kerana kamu memiliki 2 bulan untuk ulang kaji sejarah ini. Iaitu ulang kaji dengan cikgu. Okey, bulan 11 kita dah start ulang kaji ini. Bulan 12 nanti cikgu akan buat bengkel fizikal, kita buat lagi ulang kaji. Bengkel tu sehari je. Untuk bulan 12 tu sehari je, tapi kita buat cover semua untuk buat latihan banyak-banyak. Dan kemudian kamu dah bersedia untuk apa? Untuk peperiksaan akhir tahun pada bulan 1 nanti. Cantik kita punya plan. Cantik yang Allah telah susun untuk kita semua. Jadi kalau kamu tak join dan tak dapat A tu rugi sangat tu. Rugi. Memang peluang A tu besar untuk sejarah ni. Okey. Baik. Jom kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2A. Soalan 2A kita lihat di sini. Okey, raja berikut menunjukkan pentadbiran dinasti Brooke di Sarawak. Okey, di Sarawak. Kita tengok di sini raja ada X, ada Y, kemudian ada residen, bahagian, daerah dan kampung. Baik, apakah X dan apakah Y? Okey. Baik, siapa boleh jawab? Apakah X iaitu majlis apa? Okey. Mungkin Rahman, mungkin boleh bantu cikgu. Apakah X dan Y? Kalau okey, iaitu kalau tak silap cikgu, kedua-duanya cikgu bagi clue Kedua-duanya bermula dengan perkataan majlis. Pandai. Baik, bagus Man. Okey. X sebenarnya adalah majlis tertinggi. Dan Y adalah majlis negeri. Bagus. Okey. Majlis tertinggi dan majlis negeri. Baik. Kemudian kita lihat siapakah yang mengetuai pentadbiran berikut, iaitu di peringkat bahagian. Adriana boleh jawab tak? Siapa yang mengetuai pentadbiran bahagian? Adriana boleh jawab tak? Cikgu petik je sekarang ni. Adriana boleh tak jawab? Siapakah yang mengetuai pentadbiran di bahagian, di peringkat bahagian? Siapa? Adakah residen? Adakah? Siapa? Okey. Okey. So ianya adalah di peringkat bahagian adalah residen. Ya, betul. Residen
Resident. Kemudian kalau di resident, yes, betul. Kalau di peringkat bahagian, ingat ya, ini di Sarawak. Sarawak kan ada banyak bahagian, bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4, bahagian 5 Setiap bahagian ada seorang resident. Resident bahagian 1, resident bahagian 2, resident bahagian 3, macam tu. Kemudian dari dalam resident itu ada daerah yang banyak. Dan setiap daerah itu akan diketuai oleh pegawai daerah. Cikgu tengah terfikir ni, cikgu ni berada di Malaysia ke ataupun berada di Gaza? Serangan bertalu-talu ni. Itu M16 ke apa tu? Okey, baik. Dan di kampung, yang mengetuai pentadbiran di kampung ialah penghulu. Penghulu mengetuai pentadbiran di kampung. Okey, soalan yang C kita lihat diorang guna dynamite. Kalau diorang guna dynamite lain tau. Dia akan jadi macam ni tau. Dia akan jadi gini. Kenapa tu? Tu bunyi dynamite. Tak apa, kita teruskan belajar. Tak adanya kalau bunyi dynamite kita terus belajar. Kita lari je. Kan? Okey. Bergegar kot. Alright. So kita lihat di sini soalan C. Mengapakah dinasti Brooke melibatkan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran di Sarawak? 2 markah. Mengapa? Kita ada belajar ni tadi. Okey. So kita akan lihat di sini, iaitu cara nak menjawab kita mesti ambil daripada ayat soalan. Dinasti Brooke melibatkan pembesar tempatan dalam pentadbiran kerana kerana apa? Kerana menjalankan menjalankan dasar amanah. Menjalankan dasar amanah. Seperti yang tertulis atau termaktub dalam perjanjian 1841. Cikgu, ini berapa markah cikgu? Ini sebenarnya baru 1 markah. 1 markah. Tapi kamu boleh tambahkan lagi. Iaitu selain itu Brooke ingin sebenarnya Brooke mengalami kekurangan pegawai dalam pentadbiran tempatan. Kekurangan pegawai dalam pentadbiran tempatan. Jadi sebab itu dia libatkan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran itu. Jadi kita boleh ambil juga isu kekurangan pegawai. Sebab tu kalau kamu lihat Brooke sebenarnya tak ramai orang-orang putih yang ada dalam kerajaan Brooke. Kebanyakannya orang-orang tempatan. Sebab Brooke tak ada pegawai yang ramai, tak ada pegawai orang putih yang ramai. So itu isu dia jugalah. Baik. Dan soalan D, dan cikgu rasa soalan D soalan terakhir yang kita sempat untuk jawab pada malam ini okey, baik. So kita lihat di sini tentang sistem pentadbiran dinasti Brooke berjaya bangunkan Sarawak. Beri pendapat anda. Baik. Bila kita diberi soalan kebat macam ni, sistem pentadbiran dinasti Brooke berjaya membangunkan Sarawak. Beri pendapat anda. Mula-mula kamu kena beri pendapat kamu dulu. Setuju atau tidak? Bagi dulu. Dia mana-mana pun boleh. Setuju pun boleh, tidak setuju pun boleh. Okey. Setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju? Pentadbiran dinasti Brooke ini berjaya bangunkan Sarawak. Setuju atau tidak? Ya, semua diam. Setuju ke tak? Nak setuju ke tak? Setuju ke tak? Sama ada setuju atau tidak setuju, kamu kena mulakan dengan pada pendapat saya. Sebab soalan tanya beri pendapat anda. Kamu kena tulis macam tu. Iaitu pada pendapat saya. Kena ada pada pendapat saya. Okey.
Okey, dinasti Brooke okey berjaya. Kalau kita setuju kita tulislah berjaya membangunkan Sarawak. Okey. Okey, membangunkan Sarawak. Okey, itu kamu kena mentionkan ya atau tidak. Okey. Kalau ya dapat 1 markah. Okey, berjaya. Kalau kamu kata pada pendapat saya dinasti Brooke tidak berjaya membangunkan Sarawak, itu pun 1 markah. Tetapi kamu kena beri alasan dia. So alasan akan membawa 2 markah. Another 2 markah lagi. So total 3. Jadi okey, so kalau katakan setuju, pada pendapat saya dinasti Brooke berjaya membangunkan Sarawak. Okey. Okey, hal ini kalau macam okey yang kita tahu hal ini disebabkan kita kena ambil bukti-bukti. Okey, hal ini disebabkan okey banyak kawasan kawasan seperti apa? Okey, banyak kawasan kawasan telah dapat dibangunkan. Dibangunkan seperti seperti Kuching dan Sibu. Disebabkan banyak kawasan telah dapat dibangunkan seperti Kuching dan Sibu. Itu satu. Okey, kemudian kita boleh beri huraian lagi iaitu kedua-dua bandar ini telah mengalami kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi. Ditaklukikan. Ditakluki, betul, Batang lupa. Kedua bandar ini telah mengalami kemajuan ekonomi hasil kegiatan apa? Kemajuan ekonomi hasil kegiatan perdagangan dan perlombongan antimoni serta petroleum. Jadi bermakna kita berikan huraian lagi beserta dia punya contoh-contoh. Jadi ini melengkapkan untuk 4 markah. Okey. Pada pendapat saya 3 markah. Pada pendapat saya dinasti Brooke berjaya bangunkan Sarawak, itu 1 markah. Hal ini sebabkan banyak kawasan telah dapat dibangunkan seperti Kuching dan Sibu. So Kuching dan Sibu contoh. Kedua bandar ini telah mengalami kemajuan ekonomi, huraian lagi, hasil kegiatan perdagangan dan perlombongan antimoni serta petroleum. 3 markah. Macam senang ke susah? Okey. Senang ke susah nak jawab soalan sejarah ni? Korang ni Sonyap yo ni, Dan Risau ni. Akil. Kau buat apa dia, Kil? Faham ke tak faham ni, Kil? Kau jangan buat Dan Risau ni. Boleh dapat tak? Boleh mana pergi budak-budak ni lah. 22 orang dah ni. Sonyap yo ni. Boleh ke lah. Okey. Ingatkan dah sampai Nagori 9 dah. Boleh saya tengah lagi tu. Okey. Ikhwan Aziz, cikgu tahu mungkin kamu mengalami lagging. Sebab tu cikgu tak argue sangat. It's okay. Mungkin lagging sebab malam ni malam Deepavali kan. So mungkin tengah ramai orang gunakan internet dengan high banyak yang menggunakan internet, so lagging teruk lah. It's okay. Okey. Baik. Cikgu rasa cukup kat situ. Kita tak perlu lagi kepada soalan-soalan lain. Cukup yang itu. Okey. Dan kita akan teruskan lagi dengan